Assalamualaikum, nama aku Faris. Aku berjaya berhenti rokok. Dah lebih kurang 3-4 tahun dah semenjak aku berhenti rokok. Aku isap rokok masa aku sekolah menengah. Jadi mula-mula pengaruh kawan, lama-lama aku ketagih. Rokok ni telah mengubah diri aku, bukan mengubah daripada tak isap rokok kepada isap rokok, ataupun isap rokok kepada tak isap rokok, tapi mengubah diri aku untuk melihat dunia ini dalam pelbagai perspektif. Jadi dulu aku agak tega dalam menghisap rokok, dan kemudian aku bertukar kepada menghisap vape dengan tujuan untuk aku nak tinggalkan ketagihan terhadap rokok ataupun nikotin. Tapi sebenarnya aku hanya mengubah alat sahaja. Sampai satu masa aku rasa aku betul-betul nak tinggalkan rokok ni ataupun rokok elektronik ni. Jadi secara mengejut aku terus buat keputusan untuk aku tinggalkan semua ni. Aku berjaya. Masa dekat rumah aku berjaya, tapi bila aku keluar rumah lepak dengan kawan aku tak berjaya. Perkara ni berterusan lebih kurang 3 ke 4 bulan. Aku tak beli rokok, aku tak beli flavor vape. Tapi bila aku keluar lepak, aku minta kawan aku rokok dan flavor vape. Sampailah aku rasa malu untuk aku nak minta lagi. Tapi aku tetap dengan pendirian aku tak nak beli sendiri sebab aku takut aku hisap kat rumah dan aku continue aku punya ketagihan aku. Jadi aku fikir jap dan aku buat keputusan untuk aku nak menyendiri. Aku duduk kat rumah tanpa aku pergi lepak kat luar rumah. Jadi aku ambil langkah ni untuk aku nak elakkan diri aku daripada aku terdedah dengan bau rokok. Jadi tindakan ni aku ambil sebab dia sesuai dengan diri aku. Mungkin bagi orang lain ada tindakan lain yang lebih sesuai untuk diri orang lah. Jadi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, aku perasan yang aku ni dah tak ketagih dengan rokok. Lepas makan aku dah tak perlukan ni hisap rokok. Jadi aku teruskanlah hidup aku tanpa menghisap rokok. Sampailah satu hari ni aku dengar ceramah, ada ustaz ni bagi tahu manusia ni kalau nak berubah, dia kena keluar daripada suasana dia. Jadi manusia ni dia mudah terkesan dengan suasana. Cara untuk kita nak ubah adalah kita tukar suasana kita. Ibaratnya macam sebatang pen jatuh ke dalam longkang. Ada satu orang ambil baldi, jiro pen tu dalam longkang. Dia jiro 10 baldi sekalipun, pen tu tetap akan kotor sebab dia ada dalam longkang yang kotor. Macam mana cara nak bersihkan dia? Keluarkan pen tu daripada suasana longkang yang kotor tu, letak dalam suasana bersih, barulah kita jiros. Kita basuh, kita bersih dia, barulah pen tu akan bersih. Jadi kalau selagi mana kita nak berubah tapi masih duduk dalam suasana macam tu, boleh dikatakan agak mustahil untuk kita berubah. Barulah aku faham, dulu masa aku nak berubah tapi aku masih lagi duduk dalam persekitaran yang hisap rokok. Jadi accessibility untuk aku nak dapatkan rokok tu ada. Aku berjaya berhenti rokok ni bukanlah dengan cara yang mudah. Aku terpaksa korbankan cara hidup aku yang dulu. Aku dah tak keluar malam dan aku dah tak pergi ke tempat-tempat hiburan. Jadi kehidupan aku berubah. Pada asalnya aku nak ubah satu je perkara dalam hidup aku, yakni aku nak berhenti rokok. Tapi disebabkan aku berhenti rokok, aku dapat elakkan diri aku daripada keluar malam. Aku dapat elakkan diri aku daripada ada dekat dalam kawasan-kawasan hiburan. Yang pada asalnya aku nak mengubah satu perkara je dalam kehidupan aku, tapi dia membawa kepada perubahan yang banyak. Dan semua ni berlaku dengan izin Allah. Jadi perubahan ni bawa aku kepada satu perspektif kehidupan yang berbeza. Aku nampak impak yang besar dalam diri aku bila aku berubah. Impak dia bukannya sebab aku daripada hisap rokok kepada tidak hisap rokok, tapi aku berjaya untuk membuka minda aku dengan lebih luas sebab aku pernah lalu dua keadaan. Aku pernah jadi orang yang hisap rokok dan aku pernah jadi orang yang tidak hisap rokok. Jadi perubahan aku bukan berhenti di sini, tapi banyak lagi perubahan yang aku kena buat sepanjang hidup aku. Jadi semoga video ni jadi inspirasi untuk orang yang nak berubah di luar sana. Kita berubah bukanlah untuk kita jadi orang lain, tapi kita berubah untuk jadi diri kita yang lebih baik. Jadi aku suka untuk nak akhirkan video ni dengan kata-kata mutiara daripada Ustaz. Kalau kita nak mendekati Tuhan kita sejengkal, Tuhan kita nak mendekati kita sedepa. Kalau kita nak mendekati Tuhan kita sedepa, Tuhan kita nak mendekati kita sehasta. Kalau kita datang kepada Tuhan kita dalam keadaan berjalan, Tuhan kita akan datang kepada kita dalam keadaan berlari. Sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang perbetulkan kesalahan itu.
Jadi aku rasa itu saja daripada aku, sedikit sebanyak perkongsian aku ni, mungkin dapat datangkan manfaat. Kita jumpa lagi di video yang lain.